Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manam selaku moderator ataupun pengerusi program Meja Bulat pada pagi ini, yang berusaha Maulana Tahir selaku pengarah ataupun pengerusi program Meja Bulat hari ini, Ustaz Razali, barisan para penganjur, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk mengenai kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau bagaimanapun, perlu saya tekankan pada awal ini, sebenarnya perbentangan ini hanyalah bersifat pengkongsian, kerana saya yakin di hadapan saya para asatizah sekalian mungkin lebih layak dan mempunyai banyak maklumat dan juga mempunyai banyak ilmu daripada apa yang saya bentangkan pada pagi ini. Cumanya apabila dipertanggungjawabkan oleh pihak penganjur untuk membentangkan tajuk ini, saya sedaya upaya untuk membentangkan dalam masa tempoh yang sangat singkat, sebenarnya dalam 30 minit insya-Allah. Okey, apabila kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah tentu pertama kalinya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan satu istilah teknikal, kerana istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia berlatar belakangkan peristiwa-peristiwa ataupun sejarah-sejarah yang berlaku dalam sejarah ataupun pemikiran umat Islam sehingga melahirkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat secara lebih umum, sebenarnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya agama Islam itu sendiri. Tetapi apabila, sebagaimana yang disebutkan tadi, apabila ia berlaku polemik dalam pemikiran umat Islam pada satu ketika ataupun zaman terdahulu, maka istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditonjolkan bagi membezakan di antara aliran yang benar, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga aliran yang dianggap menyeleweng ataupun disebut juga sebagai aliran bid'ah, sebagai contohnya daripada kelompok Syiah, Khawarij, Mujassimah, Musyabbihah, Hasyawiyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Jadi disebabkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan sebuah istilah teknikal, maka perbincangan berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pun dia menjadi sedikit teknikal berbanding istilah Islam itu sendiri. Jadi disebabkan itu, apabila kita menggunakan istilah Islam, selalunya apabila kita berbincang dalam konteks ancaman, selalunya kita akan vis dengan Kristianisasi sebagai contoh daripada luar, daripada Islam. Tetapi apabila kita menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandangkan dia istilah teknikal, selalunya istilah itu apabila kita berbincang dalam konteks ancaman, dia akan vis dengan beberapa aliran pemikiran, terutamanya yang disebut sebagai aliran firaq Islami juga. Iaitu sebagai contoh, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan digunakan untuk berlawan ataupun berbincang ataupun berbahas dengan Syiah sebagai contoh, ataupun dengan kelompok yang kontroversi sekarang ni, Salafi Wahabi sebagai contoh. Okey. Jadinya, memandangkan kita
tahu bahawa istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini penting dalam perkembangan umat Islam, maka perbincangan tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini juga sangat penting dalam konteks hari ini, kerana istilah ini kadang-kala membawa satu definisi yang kabur difahami oleh sesetengah orang. Kerana adanya dakwaan-dakwaan bahawa golongan ini sebagai contohnya tidak tergolong dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dan golongan ini sahaja yang tergolong dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contohnya dalam konteks polemik hari ini, Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Salafi Wahabi sebagai contoh, mengeluarkan golongan Asy'ariyah dan Maturidi, mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadinya kita perlu sedikit sorotan ataupun sedikit singgungan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah sebelum kita nak menjelaskan bagaimanakah kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia. Walau bagaimanapun saya hanya akan jelaskan secara ringkas sahaja tentang sorotan ini, kerana sebagaimana yang saya maklumkan, tuan-tuan dan puan-puan lebih makruf daripada saya tentang istilah ini. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini boleh dilihat daripada dua sudut. Yang pertamanya daripada sudut umum. Daripada sudut umum, diistilahkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ialah kumpulan umat Islam yang merangkumi, yang mengikuti jejak langkah yang dilalui oleh Rasulullah SAW serta para sahabat dalam memahami dan mempraktikkan Islam, merangkumi tiga perkara utama, iaitu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syariah, dan berkaitan dengan tasawuf. Jadi istilah ini adalah istilah umum, yang mana istilah umum ini dia masih lagi agak kabur nak menentukan dalam suasana hari ini siapakah yang tergolong dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memandangkan istilah ini istilah umum, maka ia perlu kepada satu istilah yang lebih khusus untuk menentukan siapakah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam istilah khusus ini, pelbagai tulisan para ulama telah membahaskan tentang definisi khusus ini. Dan yang paling terkenal di antaranya ialah yang ditulis Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya yang terkenal Farqu Bainal Firaq. Dalam kitab tersebut Imam Baghdadi telah menjelaskan, mengkategorikan Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada 8 golongan. Walau bagaimanapun, dalam konteks suasana hari ini dengan pelbagai polemik yang berlaku, istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini perlu dilihat secara lebih dekat dan lebih fokus sebagai sebuah istilah teknikal. Oleh itu, istilah ataupun definisi khusus bagi Ahlussunnah wal Jamaah ini boleh dilihat dari sudut aliran manakah yang tergolong dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ulama selain daripada Imam Baghdadi tadi mendefinisikan secara khusus melalui tempoh masa, iaitu dia mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut tempoh masa salaf dan khalaf. Jadi disitulah timbulnya salaf manhaji sebagai contohnya, ataupun salaf zamani. Cumanya berdasarkan penelitian, definisi khusus yang lebih faham ialah merujuk kepada aliran manakah dalam konteks hari ini yang tergolong dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi berdasarkan definisi umum kita ada 3, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf. Walaupun istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini pada asalnya istilah teknikal dalam akidah, tetapi disebabkan perkembangan pemikiran umat Islam, maka istilah ini telah diperluaskan penggunaannya juga dari sudut fiqh dan juga dari sudut tasawuf. Jadi dari sudut akidahnya, dalam konteks mainstream hari ini, Ahlussunnah wal Jamaah tergolong dalam 2 golongan, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun ada setengah ulama menambah Asy'ariyah ataupun Ahlul Hadis, tetapi istilah Asy'ariyah Ahlul Hadis ini kadang-kala telah disalahgunakan dan diselewengkan oleh kelompok Salafi Wahabi, menjadikan istilah ini menjadi kabur. Menjadi kabur, menyebabkan istilah ini kadang-kala tidak dimasukkan dan dimasukkan. Tetapi yang paling terkenal adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan juga beberapa kelompok yang lain. Dari sudut fiqh pula, ada 4 mazhab yang utama: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali.
Walaupun kita tahu dalam perkembangan umat Islam ada berbelah-belah mazhab, tetapi empat inilah yang masyhur. Dan begitu juga tasawuf selalunya diperbincangkan dari sudut akhlaki dan juga amali. Jadi dalam konteks inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diperkenalkan ataupun dikenali. Kalau konteks-konteks yang lain yang sebagaimana saya sebutkan, peristilahan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jadi kabur, memandangkan dia tidak terikat dengan mana-mana aliran. Jadi keterikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran tertentu ini menjadikan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi lebih jelas kepada umat Islam. Jadinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan majoriti dunia Islam hari ini daripada dulu hingga sekarang. Kalau kita melihat peta di hadapan ini, peta dunia ini, warna hijau muda itu adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hijau tua itu adalah Syiah. Jadi majoritinya ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita melihat satu kajian yang dibuat oleh The Royal Islamic Strategy Center berpusat di Amman, Jordan, telah meneliti jumlah penduduk umat Islam di seluruh dunia, dan mereka membuat kesimpulan bahawa daripada keseluruhan umat Islam di dunia ini, sebanyak 90% umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 10% lagi itu bercampur Syiah dan sebagainya. Jadinya dalam konteks kita di Malaysia pula, sebenarnya perkara ini telah diperakui dalam pelbagai kajian. Sebagai contohnya, sebuah kitab, sebuah buku yang ditulis sebagai syarahan profesor oleh Tan Sri Profesor Emeritus Abdul Syukur Husin, bekas pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan yang lalu. Dalam bukunya, beliau menyebutkan secara jelas, saya baca sikitlah. Majoriti umat Islam di Malaysia, malah di rantau Nusantara ini, telah berabad-abad lamanya menerima dan mengamalkan Islam berasaskan pendekatan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga menjadi dominan dan berwibawa. Hakikat ini telah menjadikan Malaysia, malah rantau ini, paling seragam dalam pegangan akidah, amalan syariat dan juga sistem akhlak berbanding dengan masyarakat Islam di rantau lain. Keadaan ini secara tidak langsung telah memberikan sumbangan kepada kestabilan susunan siasah. Maksudnya akidah ini juga dia berkaitan dengan siasah, masyarakat dan juga perpaduan ummah. Pendekatan Ahlus Sunnah yang sebati dihayati oleh masyarakat Islam di Malaysia dalam aspek akidah dan kepercayaan adalah fahaman daripada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini disebutkan secara jelas dalam kajian pengukuhan Profesor Tan Sri Syukur. Selain daripada itu, tentang pegangan umat Islam di Malaysia juga telah diperakui sendiri oleh JAKIM. Sebagai contohnya, Tan Sri Osman, KP JAKIM yang terdahulu, menyebutkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan di Malaysia dari aspek akidahnya adalah berpaksikan kepada aliran Asy'ariyah, dan daripada sudut fiqhnya berpaksikan kepada mazhab Asy-Syafi'i, dan daripada tasawufnya berpaksikan kepada ulama muktabar seperti Imam Al-Ghazali.